Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan. Rasa jauh pula kamera. Selamat malam kepada semua penonton-penonton yang sedia menanti untuk segmen bicara fundamental yang dibawakan khas, dikuasakan oleh XM Malaysia dan cikgunya, Cikgu Yun CTC ataupun Cikgu Harun Nizam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 22 Julai 2020. Segmen ni dah masuk ke episod 138 tuan-tuan. Ya, banyak tu. 138. Kemudian saya tahu ada yang nak tengok ulangan rakaman-rakaman yang lepas, boleh ke channel YouTube kami CTC FM. Jangan lupa subscribe ya, untuk menyaksikan semua segmen mana yang dah terlepas, nak ulang balik, nak buat kajian semula, analisis sendiri ya, kepada tiga-tiga segmen semua ada, tak ada masalah. Baik, COVID-19 bertambah tuan-tuan. Jagalah kepada kayangan-kayangan yang baru balik daripada luar negara tu, jangan nak bangga sangat dengan bengal pink anda duduk rumah diam-diam. Tak ada pun anda diletakkan di satu tempat 2 minggu ya. Dan dengar perkabaran ada ramai, lebih kurang beratus juga tabligh yang akan pulang daripada luar negara. Itu semua dah disediakan tempat dia dekat LKPD. Okey. Baik, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga anda semua supaya terus berhati-hati ya. Kita jagalah supaya kita boleh dapat sifar ya, COVID-19. Nur Azmi Narullah, salam DJ Pak Su dan juga Sifu Yun, membiru laut kita minggu ni. Wah, thank you Nur Azmi. Kemudian kita ada dia minta ni lah, GU tak tahulah, terpulang dekat cikgu lah. Kalau cikgu nak bagilah. Okey, baik, tanpa buang masa, kita terus bersama dengan Cikgu Yun CTC, episod ke-38 di awal bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah 1441 Hijri. Silakan cikgu. Cikgu sihat cikgu? Jangan jauh sangat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat Okey, baik. Macam mana kat luar? Kalau hujan. Kalau hujan Sepanjang perjalanan saya Grimace 40 km sejam. Wih, laju tu. Wah, laju. 40 km sejam, berhenti pasal traffic light. Kalau tak berhenti. Slow. Okey, dah minggu ni memang minggu hujan lah daripada Sabtu lepas lagi sampai Dengkit. Baik cikgu, tanpa buang masa, kita terus ke segmen. Jangan lupa share kepada penonton-penonton kita, share kepada rakan-rakan yang lain, grup-grup yang lain, supaya mereka juga mengetahui pergerakan mata wang asing ini dari sudut fundamental yang dianalisis oleh Cikgu Yun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CTC FM di luar sana. Tidak kira apa jual latar belakang anda, tidak kira apa jual lifestyle anda, tidak kira apa jual trading style anda, tidak kira apa jual komposisi trade method yang guna pakai sepanjang masa. Lazimnya sekali bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjangkan bercakap tentang trade ataupun method trade yang kita amalkan. Pakai telefon pun kita trade boleh, pakai PC pun kita boleh trade, boleh, tak ada masalah. Pakai laptop boleh trade, pakai tablet boleh trade, dan yang paling terkini adalah ulat dalam batu pun boleh trade. Itu paling terbaik. Ulat dalam batu pun boleh trade. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik tuan-tuan, semakin hari kita hari ini bermasuk pada bulan Zulhijjah. Jadi perlu saya ingatkan diri saya sendiri pada semua di luar sana, trader-trader khususnya, walaupun bukan seorang trader, sama ada investor, as a fund managers, as a financial punya management, compliance dan sebagainya. Satu Zulhijjah. Jadi kepada mereka pada tahun ini yang berhasrat ataupun yang melaksanakan ibadah korban, maka bermula pada 1 hari bulan ini, kuku anda, rambut anda, misai anda, janggut-janggut anda semua jangan potong ya. Dan digalakkan jangan dipotong lah sunat hukumnya. Pahalanya besar, sehinggalah kepada hari ibadah korban itu dilaksanakan. 1 bulan ni?
Bukan 1 bulan lah Pak Dia Su. kira macam mana? 11 hari. 11 hari sebelum hari Selepas raya. dia selesai melakukan ibadah korban, maka bolehlah potong kuku okey. anda. Ni kalau masa di tanah Arafah sana ni dia kena dam. Kalau kita kat sini tak ada main dam, kita kat sini main trade. Lain ceritanya. Wah, satu ilmu dapat ni. Jadi maknanya. mengingatkan mengingatkan ya. Saya pun tengok kuku saya juga ni, dah potong ke belum? Janggut saya ke? Saya. Memantau dari segi. Semua okey. Baik, jadi pada semua yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini, alhamdulillah saya ucapkan tahniah, selamat menjalani ibadah kurban. Mudah-mudahan pengorbanan anda, korban yang anda laksanakan, darah yang mengalir itu disaksikan bahawa sesungguhnya bukanlah korban itu yang kita agung-agungkan, berapa banyak lembu besar, kerbau ke, unta ke, bukan paus ke, tetapi adalah ibadah yang ingin kita sampaikan dan kita ingin persembahkan kepada Allah SWT. Itu yang sebenarnya adalah yang terbaik dan terhebat. Cikgu, ini ada satu perkara tentang korban. Kebetulan kan, ada yang separuh berpendapat 7 bahagian itu, tujuh orang tu kena pegang lembu tu masa sendiri. Macam ni, saya tak nak argue dalam perkara ni. Okay. 1/7 bahagian, 7/7 maka lengkap seekor bahagian. Ada siapa nak ambil kepala? Kepala tak nak orang rebut Okey, saya gurau-gurau je marah. Memang digalakkan menyaksikan menyaksikan okay. Darah itu mengalir. Jadi mana keluarnya darah itu disembelih dalam istilah pengorbanan. Namun boleh diwakilkan mewakilkan atau diwakili, diharuskan salah seorang ataupun di antara 7 itu untuk menyaksikan ibadah korban itu dilaksanakan. Maklumlah, lagipun PKP sekarang kan, tak berani kat luar, duduk rumah. Mungkin 2 orang yang datang, 3 orang mewakili bagi keseluruhan bahagian bagi pihak. Boleh hukumnya diharuskan, tak ada masalah. Kalau semua nak pegang, I nak pegang kepala, I nak pegang kepala. Boleh 7 pegang kepala, siapa nak pegang ekor? Sebab siapa nak pegang tali? Siang tadilah dalam minum kopi tu ada salah seorang, dia ibadah korban ni dia semua kena pegang. Kalau 7 orang, 7 nama tu kena pegang. Tak kisahlah ekor ke kaki juga. Dia saksikan pun okey kan. Yang moleknya tu memadai dengan menyaksikan ibadah itu. Barokah tu yang kita nak, InsyaAllah. Okey, itu antara sedikit yang menarik persediaan kita di bulan Zulhijjah. Betul. Nanti jangan lupa, jangan terbabas sampai tasyrik pun tak lepas lagi kan. Kan terlupa dah jadi sumbangan lah pula bukan korban, jadi lembu sumbangan aja. Atau lembu hadiah. Baik tuan-tuan, 22 Julai 2020. Jika minggu yang lalu kita melihat kepada konsep yang dipanggil sentimen dan spekulasi, di mana the vaksin melalui Moderna berjaya memecahkan blok kerakusan serakah saham-saham di dunia, dan dijangkakan akan diperatontonkan the dose ataupun the vaksin ini pada 27 Julai 2020 yang kita jangkakan 2 hari atau 3 hari sebelum Aidiladha. Dan sekarang ini stok masih lagi dalam keadaan mencongak-congak dan mencodak, masih lagi kekal dan a bit strong jugalah kalau saya lihat, masih lagi konsisten. Dan dalam pada masa yang sama di Amerika juga sudah mula membuat tempahan vaksin ini. Hari ini juga Donald Trump, saya ingat beberapa belas jam yang lalu juga menyatakan bahawa tempahan daripada beberapa bentuk farmaceutical dunia untuk vaksin ini dalam bentuk dosis semakin meningkat daripada 100,000 dos kepada 600,000 dosis yang dijangkakan boleh untuk di-deliver ataupun disampaikan kepada penempah-penempahnya. Sold out tu. Itu ada. Tapi kita belum dapat lagi lah mengatakan bahawa the vaccine is there and then the cure is totally solid kan. Cure tu. Namun kita dah nampak di situ bahawa impak tentang the vaksin ini semakin menyerlah. Jadi kita tunggukan insya-Allah 27 hari bulan 7 dengan izin Allah SWT. Namun kita dapat saksikan beberapa jam yang lalu, jika saya tak silap, saya dapat melihat beberapa news daripada CNN banyak sangat N aku sebut ni, Cable News Network, cewah cakap orang putih. Agak sedikit terbalik sedikit dia punya statement bila Trump ada mengatakan untuk mendapat kejayaan tu mungkin kita akan ada pengorbanan.
Ini bermakna apa? Seolah-olah macam the vaksin tu macam belum berapa cantik. Itulah dia pun tak berani nak mensahihkan yang vaksin ni confirm. Tu lah dia macam nak meredakan sedikit market dah excited kan, kita pun tak nafikan. Mau tak excited. Ubat untuk COVID tu. Itulah dia. Even though hari ini sebenarnya pada saya hanya fokus pada dua perkara. Baik. Yang pertama tentang stimulus package ataupun rangsangan keuangan yang telah pun dilaksanakan dengan satu tagline EU Strong, Europe United Strong. Pada akhirnya dan pada kali ini mereka sepakat bahawa kami adalah benua yang terkuat di dunia. Wah, dahsyat Eropia. Dia declare benua yang terkuat di dunia. Baik. Jadi apa yang menarik bila dikatakan begitu? Pada asalnya ia adalah berbentuk spekulasi, tapi semalam dah dijelaskan dan hari ini kita dapat kesan euro tinggi kan dia punya harga. Kita nampak EU dia agak tinggi, dia punya pergerakan 1.15. Saya melihat satu sasaran 1.17. Ada lagi 200 pips untuk lebih tinggi euro, kerana stok ini akan betul-betul menjadikan euro sangat-sangat baik dan pada saya adalah sangat yang menarik untuk kita mengikuti bagi meneruskan pembelian euro US dollar khususnya. Euro lain tu banyak lah, tapi kita letak pada euro USD. Stimulus package ni berapa dia punya hebat dan nikmat, itu berita pertama yang sudah jadi satu fakta. Buat pertama kalinya 27 ataupun 28 buah negara ini sepakat sebulat suara untuk mengguna pakai keuangan rangsangan sebanyak 2 trilion dolar Amerika. 2 trilion iaitu 2,000 juta dolar yang akan diperolehi melalui financial market loan. Ini bermakna tuan-tuan, seluruh dunia selepas ni akan ternanti-nanti, pinjamlah dengan aku. Siapa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah ECB. Kita pergi kat ECB, kita offer ECB nak pinjam duit dengan saya tak? Saya ada modal. Sebab satu pinjaman yang dijamin di dunia sekarang ini yang akan dilangsaikan 2058. Ada berapa tahun Pak Zul? 20 tahun. Lebih kurang 27 tahun. Lebih kurang kita letak 27 tahun. 27 2058 sekarang 2020. 28 tahun. Ke 38 tahun? 38 tahun. 30. Dalam tempoh 38 tahun, pinjaman 2 trilion dolar ini akan dilangsaikan oleh Kesatuan Eropah. Ingat, Kesatuan Eropah. Ini bermakna capsa kat luar sana pun bebas aku pinjamkan dengan ECB dengan Kesatuan Eropah. Sebab yang meminjam itu adalah golongan yang memang dijamin kerajaan Eropah. Sebanyak mana-mana dari sektor rakan dagangan Eropah saat ini di bawah kawal selia Euro ataupun Eurobloc adalah mereka yang berpotensi boleh membayar semula. Ini dipanggil sebagai coronavirus package, rangsangan dia. Okey, buat pertama kalinya mereka sepakat dan sebulat suara. Dalam sejarah belum pernah berlaku. Itali dan Sepanyol adalah dua negara penyebab angka kematian vaksin terlalu tinggi. Jadi macam saya jelaskan dulu, Kesatuan Eropah ni mereka kan umpamanya seperti koperasi. Sana tercuit, sini yang sakit. Kecuali Britain lah, tak pasal-pasal nanggung hutang orang. Tu Britain. Pasal nak Brexit, tak pasal-pasal nanggung hutang orang. Sebab apa? Sebab dia bergerak secara konsep koperasi. Betul apa yang saya nak bawakan di situ. Baik, jika masih ingat beberapa bulan, maknanya bulan yang lalu, dalam lebih kurang 1 bulan setengah, apabila Eurozone melancarkan package stimulus lebih 700 bilion euro kan, yang ini 2 trilion. Ini rangsangan segera, bermakna mereka top up daripada jumlah yang lepas. So jika nak dibandingkan dengan pergerakan keuangan sekarang ni, secara jelas bahawa mana-mana pihak di seluruh dunia di dalam sektor keuangan, financial market, yang memang seperti memberi pinjaman ataupun sebagai contoh, katalah mereka nak pinjam dengan Bank of China, contoh okay. BOC nak pinjam dengan Bank of China, contoh. Siapa pinjam?
Poland. Siapa nak pinjam? Switzerland. Siapa nak pinjam? Norway. Tu semua siapa? Kesatuan blok Eropah. Siapa penjamin? ECB jamin. Confirm dia bagi. Itu maksud saya macam tu. So bermakna setiap negara jika mereka perlukan keuangan sokongan, macam kita di Malaysia ni kan ada penjana. Wajib je konon-konon. Okay. Kau fikir rangsangan ekonomi kan. Macam tu juga mereka. Jadi jaminan itu adalah satu jaminan yang jarang-jarang berlaku dalam sejarah. Kot dia nak pergi Federal Reserve ke, pinjam sikit Trump pinjam. Boleh tak ada hal. Dia cas berapa pun dia bayar. Contohnya begitu. Baik. Tu antara bila orang tanya kat mana yang dinamakan financial market. Financial market ni adalah sebarang bentuk pasaran keuangan. Jangan tanya saya black market. Jangan saya tanya underwater market. Yang penting ada financial market. So ini memang merangsang stok Eropah dan merangsang mata wang euro. Mata wang euro jatuh, sahamnya maafkan saya, mata wang yang tinggi, nilai stoknya jatuh. Masih ingat minggu lepas silibus kita? So apa yang jatuh di sini Pak So? Dia ada euro stock, S&P 500, dia ada Dow Jones, dia ada Nasdaq. Macam saya katakan sebelum ni. Sekarang kita melihat mata wang euro khususnya versus USD. Jadi secara tidak langsung kalau kita buka dia papan carta kita, mana kita mana kita punya euro stock. Ni euro 50. Euro stock 50 stock ni. Tengok betul-betul. Jatuh saham dia kan. Stok 50 counter dia. Okey, kita kecilkan sedikit. Ini perumpamaan yang jelas sebenarnya supaya tuan-tuan boleh faham. Tengok euro USD nya atas bawah lah. Kan dah nampak ni pun euro USD. Tak nampak dia terbang. Pembelajaran ini dah minggu lepas kita dah kupas macam mana cara nak baca, macam mana cara nak tengok dia bergerak dan korelate dia kepada peringkat mana. So setiap pergerakan stock market pula tu dia kena ingat dia bergerak secara berdurasi. Selama mana tidak selesai dia punya isu itu ataupun perkara itu, maka dia akan terus memberi rangsangan. Tengok minggu lepas, hari Jumaat maafkan saya, hari Rabu minggu lepas. Old Ladies Night tua yang lama ni, bini baru kan, tahun lepasnya bini lama. Okay, bini tua. Bila kita buka the vaksin kan, Moderna punya saham, macam mana dia punya kuat terbang, macam mana kedudukan Euro stock, macam mana kedudukan Dow Jones dan indeks yang kita dah tengok, dia bergerak langkah demi langkah. Itu lambat sangat, langkah seiringan terus jalan baru betul. Tapi jangan goreng lebih sangat, nanti tujuannya lari. Okey, konsepnya begitulah. Begitu juga dengan euro kita. Okey, selesai bab tu. Senang tak belajar dengan saya? Susah. Kalau susah belajar dengan Haslan, dia lagi terror. Belajar dengan jangan belajar dengan saya. Kan Cikgu Haslan teknikal, yang ni kita fundamental. Sama je kot. Jangan tanya saya kat mana nak entry. Itu tanya Haslan. Okey cikgu, daripada Fitri Hakim dia, cikgu, kalau negara buat loan, apa akan jadi pada currency negara tersebut? Okey, jawapannya cukup baik. Mula-mula sekali kena ingat, siapa nama dia? Fitri Hakim. Okey, saya panggil Fitri lah ya. Okey Fitri, negara tu buat loan, kena ingat, kalau loan itu loan daripada pakej rangsangan, iaitu pakej tawaran daripada kerajaan contoh, maka currency dia akan meningkat, naik terus, dan stok dia akan jatuh. Sebab dia dijamin oleh sekumpulan penjamin ataupun kerajaan itu sendiri, dan kerajaan itu pula dibentuk oleh gabungan kesatuan. Jadi kena ingat, ini dianggap sebagai siapa garantor dan siapa borrower. Siapa garantor, siapa peminjam, kan? Dan siapa yang memberi pinjam. So di sini dalam kes ini adalah jika kes stimulus package ini adalah package yang dijamin oleh kesatuan Eurobloc. Maknanya keanggotaan dalam negara itu 28 negara, semuanya itu dijamin oleh kerajaan yang terbentuk bahawa setiap pinjaman itu, package itu akan dilangsaikan pada 2058 oleh kerajaan gabungan, dan dia meminjam di mana-mana sektor financial market di seluruh dunia. Okey, tapi kalau meminjam tadi, Fitri soalannya ulang balik. Apa akan jadi pada currency negara tersebut? Kalau negara tu meminjam lah. Negara tu minjam. Okey, yang itu peribadi maksudnya satu negara. Okey, tak cerita pasal yang tadi dalam berbentuk kesatuan. Contohlah negara Zimbabwe Pub. Pernah dengar? Apa tu? Zimbabwe kan? Zimbabwe Pub. Negara Zimbabwe Pub. Contoh, okey. Zimbabwe Pub di satu negara nak meminjam.
Pinjamkan siapa lah? Pinjamkan World Bank. Macam tak menarik, pinjamlah IMF, barulah kaya kan. Macam Indonesia pinjam IMF, dia punya cagaran Pulau Sumatera macam. Okey, saya gelak je kan, sebab memanglah IMF pinjam dia menderita tu. Menderita pulau tu. Okey, contoh itu kalau secara individu atau peribadi, negara Zimbabwe Karipap tadi kata dia pinjam dengan International Monetary Fund, iaitu IMF dunia sekarang ini. Secara peribadi, mula-mula sekali dia pinjam aja satu, jumlah yang dia pinjam tu dia nak alirkan ke mana? Kalau dia nak pinjam itu semata-mata untuk menyokong, katalah menyokong GDP, keluaran dalam negara, nak menyokong inflasi yang terlalu kuat sampai kan banyak company boleh bankrupt, tak boleh jual barang apa semua, nak menyuntik, mula-mula sekali memang currency-nya akan naik, stok dia akan jatuh sekali tu je, sebab figure tu akan main peranan. Okey, tapi selepas itu sesi kedua dia akan mengalami kejatuhan currency. Bila masa dia punya kadar faedah itu semakin tinggi. Di kali itu saham perlahan untuk lebih meningkat. Dia terpaksa meminjam kali kedua dan kali ketiga sampailah dia boleh tutup. So kesimpulan yang meminjam secara satu lorongan ataupun satu individu, yang mula-mula sekali adalah mata wang dia akan naik, tetapi dia tidak akan dalam keadaan yang sustain, dan saham dia akan perlahan untuk mendapat kenaikan selepasnya. Sebab saham lebih penting pada currency. Sebab saham ni kalau tak boleh naik, boleh naik nilainya, negara tak ada duit. Salah tu kalau saham tak boleh naik. Itulah saya duk tengok juga saham apa ya, ulat dalam batu pun tak boleh nak trade pada dalam batu. Salah juga lah. Okey, nampaknya Fitri Hakim memahami. Dia ucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Baik, kita sambung ke apa tadi cikgu nak tunjuk. Saya pun dah lupa dah. Okey. Itu apa yang menarik pilihan saya, maafkan saya. Itu apa yang menarik saat ini, iaitu kedudukan Eropah. Okey, kalau saya lihat sekejap ya daripada situasi chart kita. Ni nampak Euro USD kan. Ni satulah yang agak saya besarkan sedikit. Mindset saya bila mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sebelum-sebelum ini, sebarang kenaikan currency dia akan menjatuhkan nilai stok. Dan stok ini hanya akan merangsang dan terkesima jika isu yang terdorong atau mendorong itu selesai. Sekarang isunya apa? Sekarang isunya adalah rangsangan bantuan pinjaman keuangan secara berpasukan lah ya, kesatuan itu, dan dijamin maka euro mendapat impak yang tinggi, stok mendapat kejatuhan. Okey, so pergerakan kenaikan euro USD malam ini, saya melihat pergerakan ini agak sukar untuk jatuh. Sukar untuk jatuh dalam tempoh sekarang, memang sukar. Okey. Baik. Apa yang saya lihat adalah dia akan semakin tinggi. Dia akan semakin meningkat. Ni kedudukan nilai mata wang ni akan semakin meningkat. Alright. Sampai bila? Itu tuan-tuan boleh kembali kepada teknikal masing-masing untuk mencari resisten kenaikan euro USD ni tahap mana. Saya masih lagi mengharapkan di kawasan ini sahaja, in between ni lah, ni zon ini, zon 167. Ni zon ni, zon di mana dia mula mengalami kejatuhan. Ini zon saya lah, 17 ni, 117. So bermakna di pahat ini kepada 17 dia lebih kurang 160 80, lebih kurang dalam 100 pip lagi, lebih kurang. Itu saran saya, baru saya akan melihat okey, potensi untuk dia retrace itu secara rawak dan rambang. Alright. So oleh yang demikian, masa bila pula euro ni akan mengalami kejatuhan? Ya, selepas pakej rangsangan ini selesai, iaitu setiap negara menerima pakai jumlah masing-masing. Yang ni nak pakai 300 bilion, yang tu nak pakai 2000 bilion, dah pecah sampailah nilainya 2 trilion. Maka di situ pula akan menyuntik saham akan tersuntik, akan mendapat kesan, masing-masing akan menawarkan pulangan, return of investment terhadap pemilikan aset dalam negara mereka, melabur dalam teknologi mereka, melabur dalam bentuk apa saja, kan diterbitkan dalam bentuk saham. Ada yang bentuk sukuk, ada yang bentuk bond, ada yang bentuk projek-projek pembangunan infra,
ada yang projek fizikal, ada yang projek humanity, pelbagai bentuk keperluan dalam negara. Masa tu saham akan mendapat demand. Okey. Dan bila dia dapat demand, maka euro USD akan mengalami kejatuhan. Maka stok euro 50 counter kita akan terbang semula. On that time, yang paling kaya adalah orang yang memiliki saham, bukan trader macam kita yang trade currency. Nak kena faham kat situ. Baik. Setakat ni faham? Okey, selesai. Okey, apa perkara kedua yang menarik perhatian saya pada hari ini? Selain daripada perkara itu, saya sangat, bukanlah kata saya suka tuan-tuan, saya ni tak berapa suka dengan Donald Trump. Tadi mukadimah kita sedikit banyak saya mengatakan apabila dos dan vaksin masa minggu lepas baru cerita yang dia kata nak test dekat manusia dan dia kata ada kesan pada 27 hari bulan 7 secara live. Tetapi tadi dia katakan kita mungkin terpaksa berkorban bagi mendapatkan satu kejayaan. Macam tak yakin kan? So itu satu berita yang menjatuhkan nilai American dollar. Satu. Yang kedua, apa yang menarik perhatian saya, jika siapa-siapa hari ini seorang yang mengikuti geografi politik, saya orang yang sukakan geografi politik sebab geografi politik ni pada saya, bila kita dah nampak apa isu pada masa itu, dah tentu dia akan bergerak secara rally, marathon kan? Saya jarang berhiking, tapi saya boleh lah kalau ajak pergi Viking, boleh, sebab kat Viking ada sup kepala ikan merah, ada boleh minta ketam masak belada, Viking restaurant. Apabila Amerika shut down ataupun menutup sepenuhnya wakil diplomasi People Republic of China di Houston dalam tempoh 72 jam, China perlu mengosongkan negeri Houston dan dilarang untuk beroperasi sepenuhnya. Ini telah menjatuhkan nilai saham Amerika. Kerana alasannya berlaku pengintipan, pencurian. Ada nama pencurian ke? Ada lah. Pencurian? Pencurian. Pencurian? Ya. Bukan berlaku perampokan. Perampokan ada ke perampokan? Kecurian ke pencurian? Apa bahasa ni? Aduh, masalah betul lah. Betul, pencurian lah tu. Pencurian lah. Apabila Amerika menuduh China telah melakukan pengintipan dan mencuri segala bentuk maklumat individu-individu dalam negara, terutama maklumat tentang data-data penduduk Amerika melalui aplikasi-aplikasi mereka, TikTok, yes, contoh, itu salah satu cara dia, betul. Dan perkara ini dibongkar oleh pihak Amerika dan menyebabkan pentadbiran Amerika Syarikat Donald Trump memberi arahan serta-merta menutup dalam tempoh 72 jam. Ia telah dikutuk sepenuhnya oleh pihak-pihak kedutaan dan dikecam. So lepas ni, hari inilah, bermula pada saat ini, dan kita akan tengok untuk lebih ke depan sedikit, mungkin esok lusa atau sepanjang minggu ini, pasti akan mengheret nilai American dollar untuk lebih rendah. Tunggu dan lihat, insya-Allah akan semakin rendah. So jika dilihat dari komposisi currency, saya lebih suka nak melihat USD JPY sebab di kala ini tentunya the safe haven akan beralih dari dolar ke JPY. Siapa trade USD JPY, siapa trade GBP JPY, siapa trade Euro JPY, siapa trade CAD JPY, AUD JPY, yang belakangnya ada JPY, terutama USD JPY, USD JPY, YYY JPPUU. USD JPY paling penting. Paling penting. Baik. Kita lihat pergerakannya sekejap. Boleh? Okey. Suka sangat. Okey. USD, okey, ni ada USD JPY, nampak tengah naik kan, seronok dia naik macam ni kan. Ya, betul. Dan kita untuk kategori 4 jam dan kita tengok sekejap. Kenapa saya kata saya seronok nak melihat ini? Okey, ini untuk daily harian. Okey. Ini adalah suatu pair yang saya lihat akan terkesan kerana penutupan diplomat China hari ini atas arahan 72 jam. Currency ini adalah currency yang sukar untuk meningkat. USD JPY. Dia semakin menguncup.
Ini secara rawak, secara rambang. Okey, kalau nak cerita pasal monthly, maka USD JPY adalah momentum untuk dijual semula. Saya melihat begitu. Dan range harga yang saya letakkan, average dia hanya akan berada di sekitar ini sahaja. 1.06 this area. Ni nampak? Besarkan sikit. Tu 1.06 lah purata. Inilah harga yang akan dikejar semula. Ini harga dia meningkat. Ini harga 3 kali bentuk candle bulanan yang dia test tetapi gagal rebound. Tapi lihat kedudukan undecided movement. Ini berpunca daripada tarif tax phase 1 dan sekarang mereka sedang berbincang untuk phase 2. Jika Trump dah mula keras kepala dan tunjuk kuasa menutup diplomasi, menuduh People Republic of China, dipanggil PRC, mengintip, mencuri data maklumat melalui aplikasi-aplikasi mereka yang bukan-bukan, mencuri teknologi, dan dalam tempoh 70 jam perlu dikosongkan yang akan berakhir besok insya-Allah. Hari Jumaat mereka perlu kosongkan dalam negara tu, tak boleh beroperasi langsung, shut down off. Dan China masih lagi minta supaya dipertimbangkan. Okey, kalau mereka kekal juga suruh tutup, maka berpotensi USD JPY akan semakin rendah. Dia akan terkesan kat situ. Maka nilai saham masa ni akan jatuh sangat-sangat. Jangan main-main. Okey, ramai orang mungkin tak ambil tahu pasal yang ini sebab ini adalah dikonsepkan geografi politik. Okey, saya bukan suruh trade USD JPY, tapi saya memandang amat terkesan USD JPY kerana akan kembali kepada pemilihan the safe haven, iaitu 2 emas 1, JPY 1. Kemana emas kita? Kita letak 1,900. Asalnya saya letak 10,000, pilihan kedua saya adalah 3,000, pilihan ketiga 1,900. Masih ingat? Ya. Yeah. Daripada minggu-minggu lepas lagi saya dah bagi tahu. Hari ini kita tengok emas sekejap. Ini kesan daripada geografi politik, kesan daripada sentimen dan spekulasi, dan seterusnya ada vaksin. Tengok tu semua tajuk besar tuan-tuan. Kalau saya tak kupas pun hari ni pasal jadual yang ini kan, saya belum nak kupas. Nanti saya kupas. Ini sebab sekejap lagi kita sampailah. Okey. Saya kembali sedikit kepada mana tadi kita punya kanan ni. Okey. Right. Mana emas kita hilang ke kaunter emasnya? Ada kat atas ni. Mas mana? Tak ada lah Pak Zul. Ada. Oh ada ni. Saya tumpang. Oh lah dah ada mas kita. Tak payah tarik ni, ada mas. Satu kan. Okey. Agak-agak nak pergi mana mas kita ni. Ni saya kan buka macam ni, tekan, saya buy satu, ketekok, ambil kau ubat, tang, seketui. Ni duit boboi bukan duit saya. Saya tekan je, seketul saya tekan. Okey, kita ingat tak target kita adalah 1,900. Itu yang target ketiga. Target kedua kita adalah 3,000. Target pertama kita adalah 10,000. Orang ketawakan saya dengan 10,000, kata janggut panjang cikgu, 3 kali cukur, 4 kali cukur, macam tu anak saya sekolah darjah 1 baru sampai katanya. Saya kata tu anak kamu sekolah darjah 1, anak saya besok pagi cukuplah dapat 3,000 kot. Anak masing-masing lah, senang cakap. Okey. Okey, 185455. Ini ambil secara random dia. Saya melihat bahawa sasaran kita ke 1,900 perlu disasarkan dahulu sebelum kita cerita 3,000. Ingat 3 bentuk harga. Ambil satu kes 1908 di sini di atasnya 1917. Tak apalah, kita ambil yang kedua sikit, 1908 kan. Kita letak satu TP kat sini. 908. Okey, don. Biarkanlah sampai tak sampai kan. Sebab ini ada 2 bentuk candle yang reverse dan ini belum dipatahkan, tetapi ini sudah mula mencabar. Ini basic learning as pada saya as a traders untuk melihat
adakah kamu mempunyai keupayaan, keyakinan menjual dan membeli bila melihat carta sebegini? Itu saja. Tak lebih pada tu. Untuk exact figure, belajarlah teknikal. Saya tahu Hazdan Hashim ada, Nazrul ada, mereka boleh bantu untuk cari. Ni tak tahu wave yang keberapa lah. Kalau kata Nazrul mungkin wave yang ke 3016.45. Dan banyak sangat wave tu. sangat banyak. Kecilkan sikit lah. Kalau Hazlan, saya dah melihat ini momentum, ini re-entry. Bila ada re-entry, maka adalah tu Hazlan. Tapi tak ada masalah, itu semua panduan yang cukup baik. Dapatlah 7 pip. Dah membiru. Ada siapa nak close? Malas-malas close, nak ambil 7 pip. Accept pula. Alhamdulillah 9 pip. Tak nak mati, 9 pip, ambil satu. Dapatlah 9 sen, 90 sen. Pergi lagi satu, entry lagi. Susah tak trade kalau kita faham? Tak. Yang jadi susah sebab tak faham. Itu dia. Tengok, dia turun balik. Tadi kita untung 9 pip, dia sekarang ni negatif 4 pip. Kalau kita tutup masih untung tak? Masih untung. Kita ada untung 5 pip. Ni TP kat mana? Macam sebentar tadi, naikkan balik macam biasa 1908. Ini memang TP sasaran kita. Goyang tak goyang, nak tutup lah. Untung lagi 2 pip. Ada lagi. Masih untung tuan-tuan. Bukannya rugi pun. Bukan bermakna mesti ikut cara saya trade. Tetapi untuk membina suatu keyakinan ataupun membina suatu rangsangan, di dalam pilihan itu jangan ada ragu-ragu. Bila ragu jadi goror, bila goror jadi haram. Biar dia jadi satu, yakin. Dan bila dia yakin, maknanya mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak adalah sesuatu yang nyata dah, confirm, mutlak. Macam tu baru dia jadi harus. Itu palsulah. Habis dah yakin, boleh, tak masalah. Okey tuan-tuan, itu pilihan kita. Kita sedang membeli emas untuk entry kedua. Entry pertama, alamak, negatif 11 pip. Ditolak, kita rugi 2 pip. Tadi kita pip, untung 9 pip, sekarang 12. Terserah pada mereka. Okey, tapi pada pandangan saya, once kamu dah buat ini, dah mula memiliki satu keputusan, ini bermakna yakin dengan keputusan kamu. Kita ada stop loss, kita ada take profit, dan kita boleh pilih di mana sasaran. Alright, saya tetap mengekalkan belian emas. Tapi lantaklah orang kata apa pun, kekal Alright, kita biar dulu, kita simpan. TV dah letak kan, simpan dulu. Okey, kembali kepada kita punya situasi sekarang ini. Kenapa pula gambar saya tadi? Baru kita buka kalender. Okey tuan-tuan, alhamdulillah rabbil alamin, kita nampak bahawa di hadapan kita sekarang ini ada beberapa bentuk counter yang a bit nak kata banyak tidak, cuma ada 3 counter, 4 counter saja. Counter euro sepenuhnya, counter Amerika, dan counter the Lunis, serta counter Aussie dollar. Untuk setakat hari ini, kalau dilihat secara purata, saya melihat bahawa the most strongest currency setakat ini untuk kategori counterparts bagi dolar adalah counter Australia dollar. Australia. Itu satu. Yang kedua adalah counter euro, antara yang paling kuat. Tengok euro JPY, tak ada handbrake, dia punya naik. Aksen berbenar. Aksen berbenar katanya. Tengok EJ, hebat dia kena kenaikan, kita tak nafikan. Okay, alright. So oleh yang demikian, kita dah nampak yang itu. Kita keluar sekejap, kita kembali kepada data berkala kita. Daripada 19 hari bulan sehingga insyaAllah akan berakhir pada 25. Dan dalam minggu-minggu menjelangnya Aidil Adha ni, maka kita tengoklah apa yang counter yang menarik. Isnin tiada sebarang bentuk high impact, maka terus kepada hari semalam 21/7 kita ada Governor Rob Lowe speak. Ini lebih kepada situasi RBA itu sendiri. Dan kita lihat untuk minggu ini ada 3 orang governor, 2 orang governor dan seorang presiden yang memberi ulasan tentang situasi semasa kan. Okey.
Dan kita ada retail sales untuk Canadian dollar yang menyusut. Maknanya perbelanjaan mereka untuk bulan lalu, iaitu bulan Jun, bagi monthly jualan runcit ini menyusut daripada 11.9 kepada 10.6. Ini cukup untuk menyekat kejatuhan USD CAD seketika. Okey. Dan walaupun dalam keadaan yang tersekat begini, macam mana pun geografi politik tu lebih kuat kesannya. Bila dia reda, baru kita akan kembali kepada data berkala untuk melihat pilihan harga. And then pada jam 5 pagi tadi tuan-tuan 5 pagi tadi kita ada Mr. Donald Trump. Ini dia ada menyebutlah pasal vaksin, pasal situasi corona, kegusaran dia tentang kadar kematian Amerika yang agak tinggi, satu hari 60,000 70,000 kematian dan dia katakan dia terpaksa berkorban demi sesuatu kejayaan. Jadi antara ucapan-ucapan yang sebenarnya pada saya melemahkan semangat kita dalam memerangi COVID-19 jika ditakdirkan dia Amerika lah. Kita cakap macam tu kat Malaysia kan. Okay. Semacam ginilah presiden yang macam putus asa sekejap. Satu masa dia cukup ego. Sekarang ni dia terima hakikat kematian semakin hari semakin tinggi, dan negara dia adalah antara negara yang tertinggi hari ni, belum boleh dipecahkan rekodnya Amerika. Minggu lepas dia mula pakai tu. Minggu ni dia dah bercakap cara begitu. Rasanya saya rasa memang dah putus asa. Bukan putus asa, sebab vaksin tu belum tentu lagi berkesannya kan. Tapi in terms of sebagai seorang pelabuh, sebagai seorang peniaga, dia perlukan satu sentimen yang membantu untuk merancakkan pergerakan saham. Sebab dia tahu macam mana pun dia tak boleh tinggalkan saham tu, sebab saham itu adalah punca kekayaan. Kematian memang dia tak boleh elak. Dia tahu memang confirm akan mati, tapi takkan bila dah mati saham pun nak ikut jatuh, tak boleh. So dia kena create satu isu supaya sentimen ini berjaya menguasai kita ataupun mereka ataupun dia orang tersebut, dia orang, supaya mempercayai dan merancakkan kembali aktiviti dalam kategori perdagangan saham. Sentimen Ulat dalam batu ada ulat tak pun jadi juga kan maksud. Saya tak pernah jumpa lagi ulat dalam batu. Okey. Dan keseruannya kita kepada berita seterusnya ataupun seterusnya pada jam berapa? 9.15, maafkan saya. 9 suku tadi, sebentar tadi, lebih kurang 2 jam yang lalu, lebih kurang. Ini Christine Lagarde. Okey, ini adalah satu ucapan yang merancakkan kepada kelulusan the stimulus package 2 trilion dolar Amerika. 2 trilion dolar Amerika. Dan pada masa yang sama, satu kejayaan besar sebenarnya daripada Christine Lagarde dalam memimpin Kesatuan Eropah dari sudut keuangan. Dan beliau datang daripada background Governor IMF, dan sekarang ini dengannya disandang oleh Mark Carney. Tak kenal Mark Carney? Dia replace tempat. Mark Carney pergi ke IMF. Yes, lebih kurang macam tu. Alright. Mark Carney pula jadi dia punya governor, dia punya presiden IMF. Sebelum ini dia membimbing Bank of England kan, kita pun faham. Mereka ni pun rupanya berkomplot juga. Dia sama dia tukar-tukar posisi je selagi hayat di kandung badan agaknya kan. Biasalah. Macam satu menteri sumber manusia, pum ditendang, tut, jadi menteri apa pula, daripada sumber manusia kepada menteri alam sekitar. Contoh macam tu juga dia. Jadi kita akan dapat menyaksikan untuk pergerakan minggu ini bahawa kekuatan euro hasil daripada kesepakatan kebersamaan mereka dengan satu slogan Europe Strong akan menguasai pasaran sehingga sekurang-kurangnya minggu ini untuk berada di atas carta.
Macam saya katakan tadi, insyaAllah apabila movement itu perlahan, apabila setiap negara dah allocate berapa mereka nak perlukan, macam kata Poland nak berapa bilion, nanti sampai kat Norway nak berapa bilion, dah bagi, dia merangsang pula pegangan dalam Eurostock atau Euro 50 dipanggil, 50 stock counter yang terhebat di benua Eropah kan. Kot dalam tu ada Daimler Chrysler. You know Daimler Chrysler? I don't know. You know Aventador? No Aventador. No Aventador? Oh, the one that vroom, the Lamborghini Aventador. Okay. You know Ferrari? Oh God, you don't know? I don't know. I know Proton. Mereka ini akan mendapat satu suntikan modal pusingan. Macam kita ada konsep makro ekonomi di peringkat suntikan peniaga-peniaga, macam juga dengan mereka, cuma bilangan jumlah itu besar. Dan kita tahu kesatuan Eropah ni sangat bergantung antara satu sama lain. Dia keluarkan yang dipanggil Gallardo, belakangnya ada Aventador kan. Yang beli siapa? Yang beli Prince Charles, UK. Masih kesatuan Eropah, duit tu pusing ke situ. Kau adalah orang kaya yang entah dari mana-mana, daripada mana ni? Oh, Timor Leste. Nak beli apa? I nak beli Lamborghini. Timor Leste beli Lamborghini. Jual setengah pulau. Contoh maknanya apa? Maknanya mereka dengan kadar yang mahal dalam segi produk dapat suatu transaksi yang besar untuk masuk. Ini bermakna nilai perdagangan di benua Eropah ini memang tinggi value dia. Kenapa saya contohkan Gallardo dan Aventador itu? Kan volumenya kecil tetapi pulangannya besar. Mereka bukan macam kita. Apa tu? Tu namanya keripik pisang. IKS. Berapa jual berapa? RM30. Apa RM30? Saya jual 5 tan sebulan. Kan beza. Betul lah. Jadi itu beza dengan kita. Bukan bermakna saya nak merendahkan diri saya sendiri, tidak. Saya menggalakkan semua orang untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Tak kira dengan cara apa, yang penting halal dan thayyiban. Ya, itu nombor satu. Jangan semua kau syapulah itu Kasim Baba, Kasim Patlon 25%. Jangan begitu, Pak. Jadi Eropah ini, di situ kita dah lihat mereka mempunyai satu budaya kesamaan antara mereka bersama-sama. Right. So dengan rangsangan sebegini besar, tuan-tuan, dengan 2 trilion ini, kita boleh lihat betapa dia mampu untuk boost upkan stock market euro. Dan dikala itulah bahawa kita akan dapat melihat suntikan ini sangat kuat kesannya. That's why pada saya Europe strong, Eropah kuat. Jadi ambil peluang untuk entry. Nak buy atau nak sell? Nak sell atau nak buy? Sekejap kita tengok kita punya EU. Ya. Kita punya gold palsu 28 pip ke atas. Untung lagi. Mana kita punya EU tadi, tuan-tuan? Di sini, tuan-tuan. EU. Jadi kita pun melihat satu ketetapan atau keyakinan untuk membeli euro USD, kita buy lah seketul. Buy. Di mana TP kita, macam saya rancangkan tadi, lah 1.17. Kita letakkan satu lagi TP. Ya. Kita letaklah 1.17. Cukuplah. 1.17 cukuplah. Sasaran kita satu TP. Alright. So kita lihat semula di sini TP kita. Di sini, di merah ini. Di ini. Tidak mengapa. Suka hati yang nak letak kat TP mana pun. Tapi ini sasaran saya 1.17. Bermakna saya mensyaratkan lebih kurang InsyaAllah, tuan-tuan ya, lebih kurangnya ada hampir 200 pip untuk dia kat sini dia kita kira 116 pip, 100 hampir 113.
113 pip lebih kurang. Okay. Tak sampai 200 pip. Tak apalah. Ada pip juga. Kan? Nak ambil? Ulat dalam batu pun belum tentu ada ulat dalam batu kadang-kadang. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi di mana kita. Baik. So kita buy kita buy gold. Kita dah entry. Maknanya kita flow lalu lah untuk minggu depan. Kod lah, ada rezeki, tak ada rezeki. Dah cakap dengan orang nanti MC. And then kita ada 23 Julai hari Khamis. Kita lihat bahawa tiada sebarang bentuk rangsangan di sini. So besok kita bukanlah katakan freedom that's gone, itu nak tanya FTG. Kita panggil trade the glory. Kita tukar lagi jadi TTG ujungnya. Ada ke? FTG adalah. Aduh yai. Dan 3 suku hari Jumaat. Ini hingga 3 suku dan 3.30 ni kita tahu jaraknya tak panjang tuan-tuan ni, lebih kurang 15 minit sahaja. Dan berita yang ataupun data ekonomi yang disasarkan semuanya tentang kesatuan Eropah, untuk kategori Perancis, Mr. France, French, betul ke French? French tu ya, dia macam cakap Pak Su, dia pandai sebut. Saya lain macam sikit, terlepas angin dia. And then German Flash, betul ke German Flash? Apa bunyi macam toilet tak ni? German Flash. Kedua, dan tapi 2 sektor iaitu manufacturing dan services untuk purchasing market index ataupun PMI. Okay, alright. Kita lihat daripada sudut fokus, ternyata di sudut French ni lebih tinggi sasarannya berbanding dengan Germany. Alright, 50 dan 48. Apa yang kita harapkannya dia mampu untuk beat yang hijau ni semua, maka dia akan menguatkan lagi buy euro USD kita. Walaupun ada ke atas tadi. Yang ikut saya tu kerja gila buy kat atas. Nanti orang tunggu buy kat bawah. Kerja anda kat pucuk kau buy pula. Kat floating katanya. Sekejap, saya baru nak tengok balik floating ke tak? Oh, ni ada soalan cantik ni. Oi, positif, bukan floating, positif. Positif Positif. Alhamdulillah. Ni ada soalan ni, cikgu. Apa dia? Daripada Zamri Ismail. Apa pandangan Cikgu Yun tentang GDP bagi kuartus 2? Bagi 7 negara utama, US, UK, EU, Australia, New Zealand, CAD. Ampun kau punya soalan. Selepas data yang dikeluarkan oleh China adalah positif, memandangkan ekonomi China dia buka awal berbanding negara lain. Okey, saya ringkaskan balik. Bila kamu dah tengok GDP negara China itu membangun ataupun berkembang, ini bermakna keseluruhan rakan sebelahnya akan ikut berkembang. Pegang tu satu. Sebab China ni dengan Amerika memang dia seteru. Tetapi kan saya dah kupas, kenapa Amerika nak sangat phase 2, phase 3, phase 4, phase sampai phase 6 supaya agreement itu dimeterai setelah phase pertama dia berjaya. Kerana kononnya China ada copyright, meniru dan segala bagai, merampas hak cipta. Kena ingat, apabila golongan ini berada dalam negara China dan dia berkembang dan berjaya mengikut menyaingi Amerika dengan hanya tempoh yang sekejap, ini bermakna rakan dagangan China adalah seluruh dunia. So bila dia berkembang, bermakna yang lain akan ikut berkembang walaupun kecil. InsyaAllah dia akan ikut berkembang. GDP, tanya GDP kan? Lepas tu KDNKK, ya, dia akan berkembang InsyaAllah. Baik Zamri ya. Okey, diharapkan berpuas hati dengan jawapan. Dan kita ada lebih kurang 7 minit lagi, cikgu. Alright, so tuan-tuan, untuk sepanjang minggu ini kita lihat hanya ada 4 kaunter. Fokus pertama kita adalah Europe dan Europe, okay? European, Euroblock, okay? Dan kedua, kita akan ikut perkembangan 72 jam yang jangka berakhir esok petang atau malam, tak silap saya, di atas arahan penutupan penutupan di Houston, kedutaan China di sana dan beberapa negara lain. Sebab Houston itu center dia, tapi ada negara lain sebelah-sebelahnya, negeri lain di Amerika yang berkait dengan urusan kerajaan negara China di Amerika. So jika ini ditutup penuh, berkemungkinan besar dia akan menjatuhkan nilai saham, terutama terutama bond 10 tahun Amerika. Wow. Perhatikan saya cakap, bond 10 tahun Amerika, 10 year
Treasury yield bond Amerika boleh jatuh. Boom. So bila nilai bond itu jatuh, secara tak langsung nilai indeks juga akan ikut jatuh. Bila indeks ikut jatuh, maka nilai currency juga akan ikut jatuh. So bila USD indeks jatuh, deg, untungnya dekat mana? Untungnya dekat saham. Sebab orang akan beli saham harganya tengah rendah. Betul. Inilah Trump juga yang untung. Ini semua ni mesti ada gitu ni. apa pun dia buat pastinya keuntungan balik dia. Betul, balik dia. Cuba kita fahamkan ya. Betul. Saya ambil tuan-tuan masa 1 minit. November 20 adalah tarikh pilihan raya umum untuk Presidential of America. The Democrat akan cuba untuk membataskan kuasa dari Republik. Kan? Tim yang daripada Hillary Clinton ini ataupun Barack Obama ini akan sekali lagi cuba untuk merampas kuasa daripada The Republican yang di bawah pengaruh George W. Bush asalnya, dan sekarang ini sedang disinggahsanakan oleh Donald Trump, Trump. Right. Fahamkan betul-betul. Cuba logik akal tuan-tuan. Dia nak pergi election, okay, dan dia pada masa yang sama dia sepatutnya memikirkan, dah bulan 7 ni, okay, kempen untuk dia kekalkan jawatan. Trump terlalu yakin dia menang. Betul. Dia memang terlalu yakin dia akan menyambung kembali. Okey, tetapi kenapa lately ini dia sebarkan sentimen vaksin? Ya, betul. Dia shutdown kedutaan China yang menuduh yang pelbagai. Kerana apa? Jika saya seorang analisa ekonomi yang saya lihat secara overview, ini semata-mata kerana menutup ataupun terpaksa menanggung kerugian atas pandemik. Bayangkan semua negara struggle, tak punya wang. Adalah duit. Ada. Tapi saya kata wang, ini duit. Bunyinya lain kan maksud? Lain. Wang dan duit. So di section mana dia nak generate duit? Di section stock market. Section stock market. Even kita pun, tabung haji mengalami kerugian banyak, kemana perginya, kemana pelaburannya, aset melebihi, ujungnya ke mana tuan-tuan? Ujungnya kepada pelaburan. Jangan bohong, di waktu ini dia bermula jam 3, maafkan saya, daripada bulan 3 sehingga ke hari ini, ada sektor bukan daripada bentuk pelaburan yang boleh menjana pulangan besar. Kalau bukan daripada sektor pelaburan yang dibentuk dalam bentuk pemilikan stok. Sebab stok itu kan adalah suatu modal ataupun satu induk. Macam mana nak berniaga, macam mana nak dinaikkan suatu dividen yang besar, adalah melalui terbitan saham. So Trump adalah seorang konglomerat. Dia ada Boeing, dia ada Burger King, dia ada apa lagi masuk, Trump Plaza, dia ada New York Times dan macam-macam. Itu banyak semua perlukan keuntungan dalam perniagaan. So how to make him richest? Dia perlu boostkan nilai saham-saham ini. Bukan setakat dia, maknanya di seluruh dunia dan Amerika. Itu cara dia. Sebab masing-masing kan takut nak berbelanja sekarang. Betul, pandemik sana pandemik sini, tak ada orang rakan niaga. So di situ dia cara untuk dia, pada pandangan saya lah ya, cara untuk dia play secured, bermain dalam keadaan yang selamat. So dia create as a power of the president, mencipta spekulasi dan sentimen bagi merancakkan pasaran market financial. Itu saya. Even though saya kalau ada power, contoh macam PM sekarang atau atas sikit pada PM, saya petik je BSKL tu. Saya cakap terserang. Kita kat mana dia? Itu apa sama dia? Kita kena kutuk ni. Apa QTNB, mahal sangat bil ni. Mahal sangat bilnya ya. 3 bulan ni tak ada bil bayar. Boleh melambung-lambung. Satu bil RM5,000, RM5,000 orang tak boleh bayar. Apa cara kita nak naikkan saham dia? Kita kena create satu isu, bagi market panik, baru jatuh. Lepas tu kita
kerajaan menyuntik. Contoh. Maksudnya melopong, faham tak saya cakap? Faham. Saya nampak lah tu. Saya tengah kusyuk ni, jangan tegur. Kerajaan menyuntik melalui program tut. Dari mana kita dapat duit? Kita jangan tanya mana dapat duit, tetapi kita ada reserve dan ada kerajaan negara untuk bantu. Melalui apa? Contoh, kita ada sukuk, kita ada bond, kita cairkan bond. Market investor percaya tak kita boleh bayar dividen kalau dia melabur dengan kita? Percaya Pak Su. Tu kuasa presiden. Dia boleh can't stop falling in love with you. Oi. Just can't stop falling in love. Memang tak boleh. Benda memang boleh ditwist dalam bentuk macam itulah. Itu the power of politik, terutama presiden. Jadi kita trader ni, setengah orang cakap kau jangan lawan arus. Kenapa tak boleh lawan? Memanglah arus tu keras. Dekat 79,000 tu kau tu baru naik apa Waisuku. Dia arus Pro 2 arus keras. Jangan kau langgar. Boleh langgar pakai rush Tu rush. Ini arus. Jangan dilawan arus. Itu maksud dia. Jadi follow the trend. As a carry traders yang kecil, sebelum kita dah tamat masa 1 minit dah berlalu, maka saya beritahu pihak penaja dah angkat cut off maknanya dia dah FM. Bagi kad kuning 32 je, dia bagi kad merah. Minggu depan kau jangan live on air katanya. Tuan-tuan, terima kasih atas celoteh malam ini dan pengajian pada malam ini. Ambil yang baik, perlihatkan yang manfaat, maka sampaikanlah. Saya ada indeks saya di akhirat, tuan-tuan ada indeks di mahsyar. Di sana kita tuai berapa kita punya stock market, insya-Allah sama-sama. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Yun dan juga terima kasih kepada yang telah pun memberikan perhatian kepada anda. Semoga bincangan kita malam ini memberikan sedikit sebanyak, saya dapat sikit untuk kita lebih mengetahui tentang fundamental. Baik, esok kita ada borak bersama dengan Belinto macam biasa 9 malam. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada cikgu dan juga kepada anda semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.